kenapa jadi kekeliruan sebegini? Kenapa sampai ada orang sangat sensitif, ini tak boleh sambut maulid, tak boleh, Nabi tak buat, ya, sahabat tak buat. Padahal yang Nabi tak buat belum tentu haram. Yang haram ni yang Nabi larang, ya. Kerana mereka salah faham, ya. Hadis Nabi SAW, hadis sahih, tapi kefahaman mereka tidak sahih. Iaitu antara lain Nabi SAW bersabda, wa kullu bid'atin dolalah. Dan setiap perkara baharu itu adalah sesat. Bid'ah itu perkara baharu. Jadi di situlah mereka tak faham. Mereka kata kalau Nabi SAW dah bersabda setiap bid'ah itu sesat, ya, kenapa ulama pandai-pandai kata ada bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah? Dia tak perasan sebenarnya ulama bukan pandai-pandai. Ulama pandai. Yang pandai-pandai itu dia. Dia jumpa satu hadis, terus keluarkan hukum. Padahal bukan demikian. Hadis itu perlu disuluh dengan ayat Quran, perlu ditimbang dengan hadis yang lain, perlu dilihat kepada kefahaman para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala ketika mensyarahkan hadis tersebut dalam Sahih Muslim, berarti kita kata hadis tak ada masalah, sahih. Tapi adakah kamu faham secara sahih? Kata Imam Nawawi, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dalalatun haza amun makhsusun. Sabda baginda SAW, dan setiap perkara bid'ah itu merupakan kesesatan, ini adalah lafaz yang umum tetapi maknanya khusus. Wal muradu ghalibul bid'ah, yang dikenaki adalah kebanyakan bid'ah, bukan semua. Soalan, bolehkah kullu yang kalau kita terjemah maknanya setiap difahami dengan makna sebahagian? Tidakkah sepatutnya kullu difahami dengan makna semua? Ya. Jawapan kita bukan setakat boleh, bahkan banyak. Banyak kullu dalam Quran, banyak kullu dalam hadis maknanya sebahagian. Contoh, Allah Ta'ala berfirman, wa kana bara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Suratul Kahfi menceritakan perjalanan menuntut ilmu Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam, yang mana Nabi Khadir letakkan syarat, boleh nak menuntut ilmu dengan saya, tapi apa-apa pun jangan tanya dulu. Ada masa saya akan terangkan. Tapi Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang Rasul, baginda tidak tahan melihat perbuatan-perbuatan yang pada zahir syariat salah. Contohnya naik sampan orang miskin, 10 orang bekerja di laut, mereka tumpang naik. Lalu Nabi Khadir lubangkan sampan itu. Kan daripada syariat salah, merosakkan harta benda orang dan membahayakan nyawa. Kerana kalau lubang pada sampan boleh masuk air. Lalu di akhir pengajian itu, setelah kiranya nak berpisah lah, ya, Nabi Khadir terangkan, adapun sampan itu, kata Nabi Khadir alaihissalam, milik orang miskin. Mereka ni bekerja di laut guna sampan. Jadi saya tadi itu nak rosakkan sampan itu bukan saja-saja. Wa kana wara'ahum malik, kerana ada di sana seorang raja. Kalau jenis zalim, apakah kezaliman dia? Ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Raja ini mengambil setiap sampan sebagai rampasan. Kalau ikut makna setiap, maknanya semua sampan dirampas. Tak ada yang namanya sampan tidak dirampas. Tapi sepakat ahli tafsir mengatakan tidak. Bukan semua sampan dirampas, hanya sampan yang elok saja. Ada sampan yang ada lubang, yang ada rosak, itu raja tidak ambil. Dan itulah hikmah kenapa Nabi Khadir alaihissalam melubangkan sampan itu untuk menolak mudarat yang lebih besar, ya? Choosing lesser of two evils. Maknanya kalau sampan dirampas, langsung tak ada sampan. Kalau sampan berlubang masih boleh baiki, masih boleh cari makan. Baik. Dalam hadis misalnya, Nabi SAW bersabda, kullu bni Adam ya'kuluhu turabu illa ajbazana. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah. Apa makna dimakan oleh tanah? Maknanya bila mati akan reput. Illa ajbazana, kecuali tulang sulbi. Ya. Tidakkah pada Nabi anak Adam? Dan tidakkah jasad pada Nabi tidak reput? Tidak dimakan oleh tanah? Demikian jasad orang mati syahid, ada yang Allah jaga, tidak dimakan oleh tanah. Dan bahkan ada jasad orang biasa, bukan Nabi, bukan mati syahid, mati atas katil saja, tapi bila dialih jenazahnya, Masya Allah, masih elok. Macam tu hadis tak betul lah Ustaz? Hadis betul. Cara kamu faham hadis juga mesti betul. Kullu bni Adam tidak boleh difahami dengan makna semua. Kullu bni Adam difahami dengan makna kebanyakan. Begitulah, kullu bid'atin dalalah bermakna kebanyakan. Bahkan yang keliru ini juga tidak sampai mengatakan semua perkara baharu itu sesat. Buktinya kalau kita katakan semua perkara baru sesat, kamu guna handphone pun sesat, kamu naik kereta pun sesat, kamu naik kapal terbang juga sesat, dia akan jawab macam mana? Dia akan jawab, yang macam itu tak apa Ustaz. Sebab bid'ah yang sesat ini hanya dalam urusan agama. Yang Ustaz sebut tadi, guna handphone, naik kereta, naik kapal terbang, itu bid'ah dalam urusan dunia, tak ada masalah. Betul tak betul apa yang didakwa? Perasan tak, bila dia bercakap macam itu, bermakna dia setuju
kullu bid'atin dalalah bukan makna semua. Di sisi dia, kullu bid'atin dalalah hanya merujuk kepada bid'ah agama sahaja. Adapun bid'ah dalam urusan dunia, bagi dia itu terkeluar dari kullu bid'ah. Walaupun sebenarnya tidak tepat. Kerana bid'ah dunia atau agama, dua-dua kena tertakluk pada syarak. Bukan makna-makna dunia terus boleh. Kan kita lihat insurans bid'ah. Tak ada zaman Nabi SAW. Takaful juga bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi kenapa insurans di sisi kita boleh kata majoriti ulama haram. Sedangkan takaful halal. Sama-sama bid'ah dan bid'ah dunia. Insurans takaful ni kan cuma risk management, cuma coverage, bukan ibadah. Tapi kenapa satu haram, satu halal? Kerana kata para alim ulama, insurans akad muawadah. Dia kontrak yang ada timbal balas, ada consideration daripada pihak sini, ada consideration daripada pihak sana. Bila kontrak macam ini ada gharar, uncertainty, tak pasti dapat apa, dan ada elemen riba, beri sedikit tapi dapat lebih, dan ada sebahagian mengatakan ada juga elemen maisir seperti berjudi, ikut nasib lah, ya, maka hukumnya haram. Sementara takaful dia bukan akad muawadah, dia bukan akad ada consideration daripada dua pihak, tetapi dia adalah akad tabarruk. Tabarruk maknanya charitable contract. Jadi tak ada masalah, tak pasti. Macam khairat kematian, kita pun tak pasti. Kita sumbang khairat kematian, tak siapa dapat, kita tak tahu. Kita dapat tak dapat, kita tak pasti. Tapi oleh kerana dalam bentuk charitable, sebab itu dalam takaful, syarikat insurans dia hanya wakil. Kalau dalam insurans, dia memang party to the contract. Kan? Orang tu bayar premium, dia akan bagi coverage. Dia party to the contract. Tapi kalau takaful tidak. Sebenarnya kontrak charitable itu adalah between the participants. Sama-sama orang yang ambil takaful tu, mereka sebenarnya yang berkontrak buat satu tabung. Tapi mereka wakilkan syarikat takaful untuk uruskan. Jadi mereka bayarlah upah dan sebagainya. Jadi lihat poinnya adalah walaupun sama-sama bid'ah dunia, tetap pertimbangan ulama adalah selari atau bercanggah dengan syarak. Ambil contoh misalnya pembedahan menukar jantina. Ini bid'ah dunia. Pembedahan tukar jantina tidak ada di zaman Nabi SAW. Dan pembedahan urusan dunia, bukan urusan ibadah. Adakah oleh itu berarti kita kata pembedahan tukar jantina tak ada masalah kerana ia hanya bid'ah dalam urusan dunia? Tidak boleh. Kerana ia bercanggah dengan syarak. Lelaki menyerupai wanita itu haram. Mengubah ciptaan Allah sebegitu haram. Jadi ini kekeliruan yang perlu diperbetulkan, yang menyebabkan ramai umat Islam menjadi, bukan ramailah ya, sebahagian umat Islam menjadi begitu sempit dalam beragama, menjadi begitu rigid bahkan ekstrim. Marah-marah kalau kita buat majlis selawat, dia marah. Ada yang kata lebih baik daripada pergi majlis selawat, lebih baik hadir pesta minum arak. Ini cara berfikir yang tidak betul, ya, kerana puncanya tidak faham bahawa sunnah Nabi SAW itu luas. Bukan berarti Nabi tak buat terus haram. Bahkan kaedah menyebut at-tarku la yantaju hukma, ya. Kaedah yang dipakai oleh para alim ulama, semata-mata ditinggalkan satu perbuatan belum menatijakan hukum lagi. At-tarku la yaqtadi at-tahrim. Kaedah yang hampir sama. Semata-mata Nabi SAW tinggalkan satu perbuatan tidak memastikan keharaman perbuatan tersebut. Kena cek dalil yang lain.